pagi ini. Dan insyaAllah untuk pagi ini kita akan membincangkan beberapa topik kalau sempat. Bila kita sampai dalam bulan Ramadan ni, kita akan selalu baca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu, kutiba, dan diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Dan seperti umat-umat terdahulu, mudah-mudahan kamu akan bertakwa. Jadi rupanya puasa ini kalau dilakukan dengan imanan wahtisaban, dan kita mengimani tentang kewajipan puasa itu, dan wahtisaban. Dan ihtisab ni kita boleh tafsirkan dengan pelbagai, antaranya kita menjaga batasan-batasan hukum hakam syarak yang berkaitan dengan puasa. Sebab puasa ini dia bukan sekadar al-imsak anit ta'am wasyarab, bukan setakat menahan lapar dahaga, kan? Sebab itu definisi puasa seperti mana yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh, dia kata puasa ini adalah al-imsaku anil muftirat, iaitu menahan diri, maksudnya tak buat dah daripada perkara-perkara al-muftirat yang boleh membatalkan puasa. Itu definisi fiqh yang dipegang oleh majoriti ulama kita. Jadi bukan setakat kita tak boleh makan minum, tetapi apa sahaja yang membatalkan puasa. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa banyak. Antara yang paling besar makan minum lah, kan? Antara lain ialah perkara yang masuk dalam rongga terbuka, seperti mulut, telinga, hidung, telinga, dubur, kemaluan dan sebagainya, kan? Sebab itu isu swab test, kan, ada sedikit menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat Islam, khususnya di Malaysia. Okey, tapi saya pagi ini bukan nak highlight pasal swab test. Okey. Dan seperti mana yang dikatakan tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa dan boleh meningkatkan ketakwaan itu, kan? Maka sebab itulah pada tahun ini kita lihat perbincangan netizen dalam media sosial dia dah bertambah. Dia tidak lagi berulang isu tarawih 8-20, kan? Isu selawat antara tarawih dan sebagainya. Benda tu masih ada, tapi perbincangan tu depa upgrade, kan? Tahun ni kecoh dengan pasal ru'yatul hilal, kan? Tengok anak bulan. Yang dikatakan kita kat Malaysia bermula hari Selasa, kan? Tapi Brunei start hari Rabu, kan? Jadi ramailah duk mempertikaikan, betul tak cerapan hilal kita kat Malaysia? Kenapa kita tak ikut Brunei? Senang je kita jawab, bang, hang duk kat mana? Hang duk Malaysia ke Brunei? Kan? Kita kat Malaysia, kita ada pihak berkuasa agama kita, kan? Pihak berkuasa agama kita ialah, kalau yang berkaitan dengan hukum hakam dan yang berkaitan dengan falak, ialah Jabatan Mufti kita ni, Desa Bestari, Sepang, Selangor. Maka pihak berkuasa agama yang perlu kita rujuk dan perlu kita patuh dan ikut adalah ketetapan yang telah diputuskan oleh kita kata Jabatan Mufti Selangor, yang diketuai oleh Mufti dan juga Jawatan Kuasa Fatwa. Okay, kita cerita sikit. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, selepas ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu, the next ayat tu
Allah kata apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang tengok ataupun yang nampak anak bulan, maka puasalah. Okey. Dia tak disyaratkan setiap individu kena tengok. Dia hanya memadai seorang dua yang disiqahkan, yang dipercayai lihat, dan orang itu ada kepakaran, kan? Kalau zaman sekarang ni dengan teknologi teropong apa semua tu, okey, walaupun dia seorang nampak, tapi dia orang siqah, dia orang dipercayai, bukan macam kita, kan? Selalu tipu diri, selalu tipu suami isteri, selalu tipu anak, kan? Orang yang melihat anak bulan tu, dia mesti siqah, adil, macam wali nikah. Jadi dia seorang tengok. Kalau dia siqah, kan, dan ada seorang lagi saksi, maka itu dah memadai untuk kita announce pengumuman hari esok ataupun lusa adalah permulaan puasa, esok ataupun lusa adalah hari raya, esok dan lusa ataupun lusa adalah 1 Zulhijjah. Okey. Sebab kita tengok anak bulan untuk 3 tu je kebiasaannya. Okey, untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal dan juga awal Zulhijjah. Okey, itu ayat Quran. Dalam hadis, beberapa hadis Rasulullah kata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawul hilal. Sama juga, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis ni bermaksud kamu hendaklah berpuasa kalau kamu nampak anak bulan. Kamu hendaklah aftiru, maksudnya sambut hari raya lah, kalau nampak anak bulan. Fa in ghumma alaikum, kalau kelam, tak nampak, disebabkan cuaca mendung, awan tebal dan sebagainya, fa akmilul iddah 30, maka genapkan ataupun cukupkan bulan itu selama 30 hari. Sebab itu mengikut kalender hijri Islam ini, kita sama ada 29 hari ataupun 30. Dia tak macam kalender Masihi 30 ataupun 31 ataupun 27 28 hari, kan? Sebab itu setiap tahun kita akan kurang dari segi tahun hijrah, lebih kurang 12 13 hari, kan? Okey. Sama juga hadis yang kedua tu, jangan kamu berpuasa sehinggalah kamu nampak anak bulan. Janganlah kamu iftar, sambut hari raya, kecuali dah nampak anak bulan. Tak nampak sebabkan kelam langit, maka cukupkan ataupun genapkan 30 hari berpuasa ataupun 30 hari Syaban. Okey. Daripada ayat Quran dengan hadis ni, maksudnya penentuan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, kan, adalah berdasarkan kaedah ru'yah. Tapi kenapa pada zaman sekarang, kan, pihak berkuasa agama sekarang ni dah di seluruh dunia dah mengguna pakai kaedah ru'yah. Ru'yah ni maksudnya melihat dengan mata lah, dan hisab, kira-kira, calculation. Okey. Kita kat Malaysia mengguna pakai dua kaedah, iaitu ru'yah dan hisab. Kita dah ada dah takwim hijri kita, dan mengikut kaedah hisab, kita dah boleh projek untuk berapa tahun akan datang. Kita dah tahu dah berapa Ramadan, berapa hari bulan Syawal dan sebagainya. Kecanggihan ilmu falak. Okey. Saya sempatlah belek-belek sikit bacaan tentang astronomi ataupun ilmu falak. Rupanya kat Malaysia ni kita
ada pelbagai sejarah dia. Kan? Sebelum tahun 70-an kita pakai kaedah ru'yah semata-mata. Okey. Kemudian 70-an sampai tahun berapa tau, kita guna dua kaedah, ru'yah dan hisab. Lepas tu kembali balik kepada kaedah ru'yah semata-mata. Dan selepas itu ada satu persidangan ataupun seminar tentang ilmu falak di kalangan negara-negara Islam yang dibuat di Istanbul pada tahun 1978. Maka satu resolusi telah macam kita panggil diputuskan bersama, ini kaedah dia, iaitu ru'yah dan juga hisab. Dan bermula daripada tahun 82 kalau tak silap saya, sampailah sekarang Malaysia menggunakan pakai kaedah ru'yah dan hisab. Kan? Okey. Saya pun bukanlah pakar ilmu falak, tak pernah belajar pun, kan? Tapi kita kata ilmu ni bagus juga, penting juga untuk kita mengetahui, sebab dia ada kaitan dengan ibadat kita, terutamanya puasa dan solat. Sebab solat ni mana tak nampak jam kita kan, jam solat tu subuh pukul berapa, zuhur pukul berapa tu, itu semua ilmu falak tu, penentuan dia. Kalau dulu kita kata dalam bacaan kitab fiqh kita, subuh dengan terbitnya fajar sadiq. Fajar ada dua, fajar kadzib, fajar menipu, istilah terjemahan literal dia kan, dan juga fajar sadiq, fajar yang betul. Okey. Kita masuk waktu subuh ialah fajar sadiq, kan? Macam mana nak tahu? Dulu kita tengok dengan mata je. Sebelum masuk waktu subuh, tuan-tuan cuba keluar daripada rumah, tengok langit, kan? Dia ada nanti nampak macam sedikit keputihan dekat langit tu. Dia ada melintang, menegak. Salah satu tu fajar sadiq. Jadi orang yang pakar, dia boleh tengok je, tapi dengan syarat tak mendung lah, ataupun tak ada awan yang tebal lah. Okey, maksudnya waktu biasa. So penentuan waktu solat, puasa rupanya ada kaitan dengan alam. Okey, baik. Jadi apa yang dibangkang, apa yang dibantah oleh setengah netizen, kenapa kita tak selaras Malaysia dan Brunei, sedangkan duduk sebelah-sebelah aja. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita ada pihak berkuasa agama kita, dan pihak berkuasa agama kita Jabatan Mufti lah. Mereka ni bukannya orang yang istilahnya lekeh-lekeh. Sebab setiap Jabatan Mufti negeri, dia ada bahagian falak, dia ada bahagian fatwa, dia ada bahagian falak. Dan setiap Jabatan Mufti, setiap sebelum awal Ramadan tu, 29 Syakban tu, mereka akan pergi mana? Mereka akan pergi ke beberapa tempat yang tinggi, ataupun tempat itu yang tidak ada halangan, yang maksudnya kita boleh nampak ufuk, jauh mata memandang. Okey. Macam kalau perasan tengok dalam Facebook apa semua tu kan, depa cerap kat mana? Depa cerap kat depan tu ada hutan. Walaupun pakai teropong, kan? Tapi kat depan tu ada hutan. Kalau tengok Jabatan Mufti punya cerapan, boleh dikatakan semuanya di tempat tinggi. Di Selangor antaranya lah Bukit Jugra, kan? Di Negeri Sembilan Baitul Baitul Hilal kan? Dekat Teluk Kemang tu kan. So, semua tempat tinggi. Sebab kita nak tengok, dia panggil anak bulan tu, matahari tenggelam, kan? Nampak tak anak bulan tu? Okey. Saya teringat satu cerita. Ada dalam satu program anjuran Majlis Profesor Negara. Program tu dibuat di di USIM.
Ada 3 orang panel. Salah seorang tu profesor daripada UM. Saya lupa nama dia. Seminar ataupun talk itu berkenaan dengan sains dan Islam. Okey. Jadi profesor daripada UM tu dia cerita pasal Ru'yatul Hilal ni. Dia kata ada satu tahun tu sebab mereka ni geng saintis yang kaji bab astronomi apa semua ni. Depa ada tim depa. Depa ada kelengkapan teropong yang canggih depa. Okey. So tahun tu depa bersama dengan Jabatan Mufti Selangor untuk buat cerapan hilal. Jadi dia orang pun pergilah. So dia orang ada alat canggih dia orang, teropong canggih tu, tak tahulah berapa ratus ribu, berapa juta tu. Kan? Dia orang bawa. Jabatan Mufti sudah tentulah ada teropong dia sendiri, kan? Dan dia kata ada satu grup. Kan? Ada satu grup. Dia kata mungkin daripada apa geng pondok ke ataupun orang wallahu alam dia kata, kan? Berada di kawasan cerapan itu. Jadi depa pun cerap lah. Selalunya kita akan cerap sebelum waktu maghrib lagi. Kan? Sebelum dan tengah waktu maghrib tu. Kan? Tenggelam matahari betul-betul tu. Masa tu kita buat cerapan. Okey. Jadi profesor ni kata yang first nampak tim depa, tim UM. Sebab apa? Sebab teropong yang depa guna tu lagi canggih pada Jabatan Mufti punya. Okey. Kemudian barulah diikuti oleh tim Jabatan Mufti dan hak yang sekumpulan orang awam ni yang pakai jubah, pakai serban ni tak nampak apa. Sebab apa? Sebab depa tengok dengan mata kasar. Kan? Jadi nak cerita bagi untuk cerapan hilal, okey, untuk cerapan hilal dia bukan boleh tengok dengan mata kasar sahaja semata-mata. Okey. Zaman sekarang kita dibantu dengan teknologi, dan adakah bantuan teknologi itu diharuskan dan dibenarkan? Sudah tentu. Okey, so orang akan tanya, habis zaman Nabi, zaman para sahabat, para ulama salafus soleh dulu, depa tengok dengan apa? Kita kena railah. Zaman itu zaman yang tiada teknologi. Maka bila Allah kata faman syahida minkum syahra falyasum, dan Nabi pun sebut sumu li ru'yatihi, maksudnya bila kata melihat, bila melihat tu dengan mata. So ketika itu teropong tak ada. So kita akan tengok dengan mata kasar. So tengok, nak tengok tu, sebab tu tuan-tuan tolong jangan faham secara literal. Kan? Maksudnya, jom aku nak tengok anak bulan lah. Kita pun keluar tengok, tak nampak. Tak nampak, esok jangan puasa. Kan? Okey, zaman dulu, kan? Zaman maksudnya zaman salafus soleh ataupun zaman Nabi dulu, memang tengok dengan anak mata. Sebab itu dalam hadis tu kata, puasa sebab tengok anak bulan, iftar maksudnya Syawal tu tengok anak bulan. Tapi kalau tak nampak, maka genapkan bulan 30 hari. Jadi ketika itu, konklusi daripada hadis-hadis ni, maksudnya memang Nabi, para sahabat, ulama salafus soleh memang tengok dengan mata lah. Okey. So ketika itu kalau nampak, maka puasalah esok ataupun rayalah esok. Tak nampak, esok tak puasa lah, esok tak raya. Itu kaedah dia. Zaman sekarang kita dibantu teknologi. Teknologi itu memudahkan. Kan? Tuan-tuan pernah pergi tak yang kat Teluk Kemang tu, yang milik Majlis Agama Islam? Saya rasa elok juga surau kita lepas PKP ni buat lawatan pergi ke Baitul Hilal tu. Kan? Cuma kena naik tangga tinggi lah, dia tingkat 4, dia tak ada lift. Kan? Saya dah pernah naik dah. Saya tanya pegawai tu pasal apa tak ada lift. Dia kata tak boleh apa tuan. Dia kata kalau lift nanti bergegang. Kan? So kita kena naik tingkat 4. Dan masa tu saya naik tengah hari, ke 12 ke 1 dah lebih kurang tu kan. Teropong matahari tu, matahari yang kan kita duk tengok dalam TV apa semua, yang apa, lengkungan matahari tu yang dia punya api tu.
Apa istilah dia pun saya tak tahu kan. Boleh nampak pakai teropong tu. So kalau kita tengok dengan anak mata matahari, yang pertama silau. Memang tak boleh nampak, tak boleh tengok kecuali 2-3 saat saja. Dan kalau kita tengok dengan mata pun, yang api tu memang tak nampak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita bagi kan, penentuan ru'yatul hilal itu kan, zaman sekarang dibantu oleh teknologi kan, teropong dan sebagainya kan. Dan kita ada pihak berkuasa agama, seluruh Malaysia, mereka dah sepakat kan, kalau kat Selangor tak nampak, kat Perak nampak, maka kita akan selaraskan. Okey, Malaysia akan guna pakai satu. Dan sebab itulah kita duk tunggu penyimpan mohon besar raja-raja kan, untuk buat announcement selalunya dalam pukul 8 malam lah sebab nak confirm dulu satu Malaysia di mana nampak anak bulan. Okey, dan tuan-tuan dan perempuan kan, isteri saya selalu tiap-tiap kali cerapan hilal tu, dia akan tunjuk kat saya dengan anak-anak pakai app dalam iPad, dalam handphone kita, iPhone ataupun Samsung pun ada. Tuan-tuan boleh download sekarang ni app Star Chart kan, Star S-T-A-R, Chart C-H-A-R-T, Star Chart kan. App tu memang canggih tuan-tuan, free je. So tuan-tuan halakan belah kiblat kita ni, masa sebelum waktu maghrib tu, tuan-tuan akan nampak. Dan setakat yang isteri saya duk check dah lebih 10 kali, maksudnya dah bertahun-tahun kan, apa yang diumumkan oleh penyimpan mohon besar raja-raja adalah tepat menggunakan app tu. Jadi tuan-tuan tak perlu jadi jawatan kuasa fatwa, tak perlu jadi mufti untuk pergi buat cerapan. Tuan-tuan sini, kita sebagai orang awam pun dah boleh cerap sendiri menggunakan app Star Chart kan. Setakat 10 kali lebih tu kita dah buat cerapan pakai app tu, alhamdulillah tepat seperti mana yang diumumkan oleh penyimpan mohon besar raja. So kalau malam tu dia kata sebenarnya kita dah tahu dah, ni kedudukan matahari, kedudukan bulan, memang nampak. Sebab app tu menggunakan augmented reality, nak sebut pun payah. Dan juga AI lah, artificial intelligence. Kemudian dia connect dengan satelit. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, buat apa kita nak susah-susahkan diri kan? Dalam semua segi kita nak bangkang dan bantah Jabatan Mufti kan? Tak apalah tuan-tuan, macam kita lah dulu cita-cita nak jadi polis kan, nak jadi bomba, nak jadi askar, nak jadi mufti, tapi dah orang tak lantik kan? Dah tak berkesempatan jadi polis, nak buat macam mana? Terima je lah hakikat kan. Macam saya kan, orang kata mendalami ilmu syariah, degree, master, PhD, dah orang tak lantik mufti, saya nak menangis buat apa kan? Ngajak kat surau tu dah kan? Dah ada dah kepakaran di Jabatan Mufti sana tu kan? Dan mereka tu bukan orang lelaki-lelaki, dia orang dah ada kelengkapan, dia orang ada teropong canggih kan? Maka serahkan tugas itu kepada mereka kan. Baik, itu cerita pasal ru'yatul hilal. Kaedah detail saya tak reti nak explain, sebab dia ada pula kena kedudukan matahari dengan bulan tu berapa darjah, umur bulan tu pula tidak kurang 8 jam. Yang tu kena rujuk pakar-pakar falak. Kita boleh cerita secara umum sahaja. Baik. So bab ru'yatul hilal tu rasa jelas aku noh. Saya nak minta izin satu lagi. Saya nak sentuh berkenaan dengan isu kemampuan untuk berpuasa. Ringkas saja. Ayat
dalam ayat yang seterusnya yang tadi saya baca tu kan, Allah sebut apa? Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Okey, mula-mula Allah kata wajib puasa, tapi sambungan lepas tu Allah kata kalau kamu sakit ataupun dalam bermusafir dan kamu perlu buka puasa sebab tak tahan kan, ataupun mungkin penyakit kamu bertambah, maka tak ada masalah, tidak berdosa untuk berbuka, tapi kena qada berapa hari yang kamu tinggalkan. 8-9 tahun lepas tuan-tuan, saya diuji dengan demam denggi bulan Ramadan kan. Siapa yang pernah kena denggi tu kan, platelet saya taklah rendah sangat, rasa dalam berapa 20-30 gitu lah, tapi letih, dia lemah, sendi-sendi ni sakit apa semua. Saya tak boleh bayang orang yang platelet, kawan saya sampai 2, memang kena orang panggil tambah ataupun tukar darah kan. So bila Allah uji dengan penyakit, sedangkan syarat ataupun prinsip asas dalam berpuasa ialah kena tahan tak makan tak minum lah. Okey. Tapi bila Allah uji kita dengan penyakit, okey, kita sendiri boleh tahu dah kemampuan kita boleh puasa ke tak boleh puasa. Saya 8 hari tinggal puasa masa tu. Memang tak boleh dah, tak berdaya. Apatah lagi doktor memang nasihat minum air banyak. Kan? Jadi sejauh mana yang dikatakan ketidakmampuan untuk berpuasa itu untuk melayakkan kita tak berpuasa, dan kalau kita tak puasa itu maksudnya tak berdosa. Ini satu indikator yang perlu kita perhalusi, sebab setiap individu tak sama. Dan mungkin saya dulu denggi okey, saya puasa 30, ya betul, sebab itu tuan kan. Orang lain dia tak sama kan? Sebab itu dalam fiqh Islam meraihkan keadaan-keadaan tertentu yang kita kata kalau seseorang itu sakit kronik ataupun sakit tapi dia tak kena kronik sampai mati tak, tapi keadaan fizikal individu tersebut tidak memungkinkan dia untuk puasa, maka ia diharuskan ataupun dibenarkan untuk tidak berpuasa. Okey. Cuba tengok pemain-pemain bola muslim di liga-liga yang hebat-hebat. Muhammad Salah kan. Muhammad Trezeguet Aston Villa, Muhammad Salah Liverpool, Sadio Mane Liverpool. Siapa lagi? Ramailah. Cuba tengok bila time puasa ni depa main bola puasa. Dia tak macam orang kita ni manja sangat. Orang kita ni kalau katalah dia duduk kat depan sana, tak ada motor, tak ada kereta, dia pakai tak pergi sembahyang Jumaat dah. Padahal cuba tengok pekerja-pekerja Indonesia, Bangladesh yang duduk berjalan kaki sama ada pergi Masjid Salah ataupun main surau kita. Berapa kilometer. Sama juga macam kat Yusim, kalau duduk kat Desa Jati tu kan, tengok setengah tu pergi Masjid Nilai ataupun jalan kaki Masjid Yusim. Sanggup. Orang kita dah mencari alasan untuk tak pergi solat Jumaat. Bulan puasa, alah kerja angkat barang sikit je, dah buat alasan tak larat, tak mampu puasa. Jadi makna kata dalam Islam meraihkan masyaqqah, kesukaran. Okey, kalau kamu hadapi kesukaran yang betul lah, yang syar'i, maka Islam meraihkan. Tak payah puasa tapi kena qada lah lepas tu. Kan? Tahun 2011, dah 10 tahun dah, saya dijemput oleh Majlis Sukan Negara. Kan? Masa tu ingat tak, 2011 tu 2012 adalah Sukan Olimpik London. Okey. So 2011, tahun sebelum tu saya dah dijemput oleh Majlis Sukan Negara. Dia kata, "Ustaz, boleh tak minta tolong buat satu garis panduan untuk atlet muslim kita yang akan bertanding di Sukan Olimpik London 2012 tu, yang mana Sukan Olimpik tu dalam bulan Ramadan. Garis panduan ibadat puasa untuk atlet."
Atlet Muslim kita yang terlibat ada 10 orang. Tak ramai. Sebab dia sukan Olimpik ni sukan yang berprestasi tinggi. Kan? Dia bukan macam sukan C dan sebagainya. Tapi Olimpik ni, kita pun tak pernah menang gol lagi kan. Jadi dia orang kata boleh tak bantu buat garis panduan tu. Okey. So antara yang terlibat ialah memanah basikal. Memanah tu Khairul Anwar tu. Basikal Azizul Hasni Awang. Tim hoki. Dan kemudian apa lagi ya? Yang saya ingat yang tu je. Ada 10 sorry hoki tak masuk tahun tu. Ada atlet-atlet lain 10 orang. Jadi saya kata tak apa, okey saya boleh bantu. So kami pun buat satu tim, ada 5 orang semua. Daripada USIM, UKM dan juga daripada masa tu Quizem. Yang di Selangor tu. So kami bincang, kami rojok kitab dan sebagainya apa semua tu kan. So kita pun hasilkan satu garis panduan ibadat untuk atlet yang berprestasi tinggi. Okey. Jadi garis panduan tu kita dah bentang dekat panel kajian syariah JAKIM, tetapi garis panduan tu tak diluluskan. Yang lain okey tau. Tapi bila mai bab puasa, dia orang tolak garis panduan tu. Sebab kami kata begini, dia atlet kita ni, saya minta izin sikit ya. Dia atlet macam yang masuk Olimpik tu, dia bukan macam kita tau. Macam saya pun masih sekarang duk main bola kan. Bukan atlet kampung, bukan atlet peringkat negeri, ni peringkat negara, kemudian peringkat negara pula yang berprestasi tinggi. Segala kita panggil kecederaan, walaupun mata fizikal kita nampak okey orang ni, tapi mengikut sains sukan, dia ni cedera yang tak boleh bermain. Okey. Jadi kami cuba istilah macam ijtihad lah. Bukanlah nak menghalalkan benda yang haram ataupun nak mengharamkan benda halal, tak. Tapi kita kaji dalil, kita kaji pandangan-pandangan fiqh, dan rupa-rupanya dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i kita ni, dia ada beberapa klausa ataupun beberapa keadaan yang kita kata mengambil satu hukum lain berbanding hukum asal, iaitu puasa. Kan? Okey, dalam kitab contoh macam kitab Iqna', kitab Mughniul Muhtaj yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i kita, dia bagi contoh macam ni. Kita jalan tepi sungai. Okey. Jalan tepi sungai, tiba-tiba ada orang lemah. Kan, minta tolong. So kita nak selamatkan dia. Kita tengah puasa ni. Tak ada kekuatan. Sebab memang bila kita tak makan, tak minum, badan kita lemah sikitlah. Kan? Compare kalau kita makan. Jadi fiqh kata apa? Boleh buka puasa, okey, untuk menyelamatkan orang tu. Maksudnya sebelum terjun tu minum Milo dulu. Sebab minum Milo sihat dan kuat. Minum Milo dulu, terjun pi, selamatkan dia. Tak berdosa. Satu lagi situasi kata rumah terbakar. Kita nak selamatkan harta benda, kita kena masuk 2-3 kali, sama je. Minum Milo dulu. Kan? Kalau tak mampu dalam keadaan puasa lah. Kalau mampu tak apalah, teruskanlah. Tapi kalau tak mampu, demi untuk yang pertama selamatkan nyawa, yang kedua nak selamatkan harta benda. Ni dalam kitab fiqh sebut ni. Boleh buka puasa dan tak berdosa, tapi kena qada lah lepas tu. Okey. Dan ada lagi beberapa keadaan yang kita kata macam ibu mengandung, ibu menyusukan anak. Okey. Dan perbahasan itu kesian dekat diri sendiri. Contoh ibu mengandung, kan, dia sebab bawa 2 orang kan, diri dia dengan anak, kesian dekat diri dia. Sebab dia rasa tak larat, boleh buka puasa. Ataupun dia kesian dekat bayi, dia tak kesian dekat diri dia, dia kesian dekat anak yang dikandung, boleh buka puasa. Jadi kita so-called berijtihad sikitlah pasal atlet ni, kan. So kita kata macam ni, ketetapan asas ialah semua umat Islam wajib berpuasa. Okey.
Ni sebab kita nak layan orang Malaysia yang manja ni. Ya. Bukan yang orang Arab yang main bola, depa selamba je dekat Mesir kan. Saya duk mengaji Mesir kan, Liga Mesir. Bulan puasa duk main pukul 3 petang. Bola selamba je. Okey, so kita kata prinsip asas kena puasa. Tapi tak mampu sebab ada game. Sebab jadual tu bukan kita susun. Kan? Orang lain yang susun. Kita hanya menyertai. So kalaulah dah berpuasa tak boleh, maka diharuskan untuk berbuka puasa kepada atlet ini, tetapi syarat kena qada lepas tu. Kan? So dia ada dua option tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada kita gunakan hujah musafir. Ini untuk pencapaian ilmu lah. Sama ada kita gunakan hujah musafir ataupun kita guna hujah yang tadi itulah. Kita panggil takrifkan dengan orang selamatkan orang lemas, harta ataupun ibu mengandung, ibu hamil, ibu menyusu. Kan? Tapi bila kita bentang kajian itu kepada pihak JAKIM, panel kajian syariah tidak luluskan. So garis panduan itu kekal sebagai garis panduan yang menjadi rujukan pihak MSN sahaja. Sebab tu benda tu tak dikeluarkan kepada publik. Saya cerita ni tuan-tuan sebagai pencambahan ilmu sahaja. So tuan-tuan jangan gunakan garis panduan ni sebab tuan-tuan dan puan-puan bukan atlet. Itu hanya untuk atlet berprestasi tinggi sahaja. Okey, sekadar itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kan, mudah-mudahan kita belajarlah sesuatu kan. Dan keyword yang saya nak highlight sekali lagi ialah tolong patuh kepada pihak berkuasa agama kan. Sama macam garis panduan tadi, bila pihak berkuasa agama tidak luluskan, saya hormati, saya tak salahkan mereka. Sama macam surau kita ni buat tangga, orang tanya apa tiba-tiba ada tangga. Ini kan, ini adalah istilah arahan daripada pihak berkuasa agama ya, untuk sahkan sembahyang ke atas walaupun khilaf fiqh. Tapi bila kita ada pihak berkuasa agama, once mereka dah buat satu keputusan, kita hormatilah kan. Sebab kalau tidak, Dr. Nasir yang susah-susah kan. Kita duk pumpang-pumpang kat belakang, lepas tu kita balik tidur kan. Yang kena call siapa dah? Pengurusi. Macam dulu saya pengurusi KRT dekat pengurusi Persatuan Penduduk kat Kota Warisan kan. Orang bising nak buat demonstrasi depan 7-Eleven sebab jual arak kan. Depa duk bising-bising kan. Polis call saya. Kata ustaz apa cerita kan. Orang polis dia tak call orang tu. Jadi yang bermasalah nak menjawab pengurusi. So kita yang kat bawah ni, sebab itulah saya kata kan, dah orang tak lantik hang jadi pengurusi, nak buat macam mana? Kalau hang esok ni mai mesyuarat kan, minta lantik saya jadi pengurusi, biar saya tanggungjawab. Saya bising pun biar Jabatan Mufti call saya kan. Itulah cerita dia. So kita hormatilah keputusan pihak berkuasa agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.